Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami menyediakan satu video pembentangan untuk mini project programming. Skop tajuk mini project kami adalah T-Life Ordering System. Sebelum kami mulakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Fahana binti Salizan, nombor metrik 02 DBS 2009 dan juga ahli rakan saya. Saya Nur Baiti binti Muzaffar dan nombor metrik saya 02 DBS 007. Okey, pembentangan yang pertama akan dimulakan oleh Nur Baiti tentang introduction project. Okey, dipersilakan. Introduction Project. Kami telah membuat T-Life Ordering System. Jadi kami telah mencipta sistem pesanan ini bagi menangani isu yang terhasil apabila menggunakan sistem manual, iaitu sistem manual kami iaitu dengan mengambil pesanan menggunakan kertas. Isu yang kami hadapi semasa menggunakan sistem manual adalah pengambilan pesanan menjadi lambat, kehilangan pesanan pelanggan. Oleh itu, dengan adanya sistem baru ini, ia digunakan untuk membantu menghapuskan dan seterusnya bagi mengurangkan kesukaran yang dihadapi oleh isu semasa menggunakan sistem secara manual. Sistem yang baru ini sangat sesuai dengan keperluan khususnya syarikat kami bagi memiliki operasi yang lancar dan cekap. Sistem ini biasa digunakan oleh jururuang untuk berurusan dengan pelanggan dan transaksi pembelian. Jadi, T-Life ialah rangkaian jenama kafe minuman yang beroperasi di Malaysia dan diasaskan di Malaysia pada tahun 2017 dengan tujuan untuk sentiasa membawa detik-detik yang mengembirakan melalui teh. T-Life ialah jenama teh gaya hidup yang terbesar di Asia Tenggara dengan adanya 650 lokasi di 3 benua. T-Life kini tersedia di beberapa negara seperti Vietnam, Myanmar, Brunei, Filipina, United Kingdom dan Kemboja, di mana ia sudah pun menjadi pemimpin yang teratas. T-Life dia menjurus kepada dunia dengan hasrat untuk menyebarkan joy of tea melalui perkembangan strategi dan inovasi produk. Kami mempunyai pelbagai jenis minuman di bawah kategori teh, koko, kopi, smoothie, matcha, fruity dan sparkling juice. T-Life kini dia menawarkan pelbagai jenis minuman termasuk minuman yang viral yang tular iaitu brown sugar pearl milk tea yang terkenal kerana teh buatan tangan serta kopi dan smoothie. Contoh menu yang lain adalah beng-beng coklat, beng-beng milk tea, signature brown sugar, signature coffee, cocoa latte, hazelnut cocoa. Next. Jadi objektif kami membuat sistem kami adalah yang pertama, to accelerate the entire ordering process. Di sebelum adanya sistem ni, kami mengambil pesanan secara manual iaitu dengan menggunakan kertas. Jadi apabila tiba masa kemuncak di mana banyak pelanggan datang untuk membeli, jadi kami sibuk untuk mengambil pesanan. Jadi proses mengambil pesanan itu menjadi lambat. Dengan yang ada sistem ni, dia dapat mempercepatkan proses mengambil pesanan pelanggan. Jadi pelanggan dia tak perlu tunggu untuk bekerja mengambil pesanan mereka, malah mereka boleh ke kaunter cashier untuk membuat pesanan sendiri. Jadi dengan adanya sistem ini, dia dapat memudahkan pelanggan dan pekerja dalam proses membuat pesanan dan mengambil pesanan. Yang kedua adalah to reduce the scope of manual mistake. Macam saya cakap sebelum ni, kami mengambil pesanan menggunakan kertas. Jadi semasa menggunakan pesanan secara manual ni, terdapat banyak kesalahan di mana contohnya salah mengambil pesanan pelanggan, kehilangan pesanan pelanggan. Jadi dengan adanya sistem ni, kami nak kurangkan skop kesilapan manual supaya tak berlaku kesalahan-kesalahan seperti kesalahan pengambilan pesanan pelanggan atau kehilangan. Jadi pekerja juga dia tak perlu untuk ke pelanggan itu semula untuk mengambil pesanan pelanggan tersebut. Jadi dengan sistem ni dia dapat banyak kurangkan kesilapan. Yang ketiga iaitu produce receipt in the system for customer order. Jadi dengan adanya receipt untuk tidak mudah hilang pesanan pelanggan kerana ia ada dalam isi sistem. Dia ada di isi dalam sistem. Jadi dengan receipt ni, untuk hasilkan receipt ni untuk elakkan berlaku kehilangan pesanan pelanggan. Dan di sini juga dapat memudahkan company kami dalam membaik pulih kedai kami dengan menggunakan sistem. Itu saja. Next.
Okey, seterusnya adalah ringkasan sistem. Okey, yang pertama adalah the system may be used to take order, make selection, perform computation and make payment at our beverage store. Okey, sistem ni boleh diguna untuk mengambil pesanan, membuat pilihan dan ada pengiraan dan juga membuat pembayaran dia di kedai minuman kami. So, dia memudahkan kami untuk mengambil order, untuk mengambil pesanan. Perkara ini akan key in sahaja dalam sistem tersebut. Yang kedua adalah this system is typically used by cashier to deal with customer in transaction. Sistem ni biasanya akan digunakan oleh jurumawar untuk berurusan dengan customer dalam transaction. Yang ketiga adalah key in menu that available for a day. So maksud dekat sini masukkan menu yang tersedia ada pada hari tersebut sahaja. Yang keempat adalah in the system, the menu will be displayed according to available menu list. Dalam sistem ni, menu yang kami key in kan, menu yang kami masukkan pada hari tersebut akan dipaparkan secara menu list. So menu banyak-banyak menu tu akan dipaparkan dalam satu sistem ni. Yang kelima adalah user need to key in the code of customer to take an order. Okay, user perlu hanya memasukkan kod customer untuk mengambil order. Dekat sini penting, kod customer tu penting untuk mengambil order. Jadi dekat sini tak adalah berlakunya pengeliruan ataupun salah faham customer kerana order tersalah ambil ke apa ke. Sebab dekat sini kita akan masukkan kod customer tu berbeza-beza mengikut customer. Contohnya customer pertama kita akan masukkan T01 punya kod dan customer kedua kita masukkan T002 kod. Keenam adalah in this system there will be a calculation of purchase item. Okay, dalam sistem ni juga ada pengiraan untuk pembelian barangan. Pengiraan tu akan secara automatik yang akan dikira dalam sistem. Ketujuh adalah payment by cash only. Payment hanya dibayar secara wang tunai sahaja. Kami menerima sahaja wang tunai sahaja. Yang ke-8 adalah display receipt total. So yang 8 ni adalah paparkan receipt total di mana maksudnya customer punya order jumlah subtotal ataupun amount total item yang diorang membuat pembelian akan dipaparkan dalam satu receipt yang ada dalam sistem. Okay, yang terakhir adalah display all total sale di mana display all total sale ni akan ada pada yang terakhir. So dia akan calculate semua purchase item dari customer, jumlah pembelian dari customer pada hari tersebut saja. Okey, yang seterusnya adalah bahagian program. Okey. Kami menggunakan Python untuk membuat sistem kami. Okey, di bahagian ini adalah bahagian input yang kami letak. Kami menggunakan function, list dan juga loop untuk dalam sistem ini. Okey. Okay, sekarang ni adalah bahagian output di mana user ataupun cashier sahaja yang boleh key in dalam output ni. So yang pertama adalah key in staff name di mana nama pekerja cashier tersebut akan key in. Yang kedua adalah key in ID staff di mana ID staff saya 13. Okey, tarikh ini date of today adalah tarikh pada hari pembukaan perniagaan tersebut. Contohnya okey, dia akan keluar display alamat, nombor telefon. Okay, key in number of menu ni adalah macam yang saya cakap tadi, kita boleh isi menu mengikut hari ataupun mengikut item yang ada pada hari tersebut. Contohlah saya letak item yang ada pada hari ini, contohnya adalah 3. So kod menu ni kod item yang pertama. Okay, contohlah ada minuman milk tea saja, ada minuman milk tea pada hari ini. Okay, harga dia kami tetapkan adalah RM6 untuk satu cup milk tea. Okay, seterusnya list menu tadi akan dipaparkan mengikut tabula begini. So dia akan nampak lebih jelas menu yang ada pada hari tersebut. So dekat sini ada bilangan dia, ada dekat sini boleh kira ada tiga item sahaja pada hari ini. Kod dia, item dia dan juga harga satu air. Okey, yang seterusnya bahagian ni kami ambil untuk customer.
So kalau tiada customer pada hari tersebut, kita akan key inkan no. Kalau ada customer, kami key inkan yes. Okay, enter customer name ni kita akan bertanya kepada customer apa nama dia dan kita boleh key in saja seperti biasa. Okay, di mana yang saya terangkan tadi adalah customer code. Okay, customer code ni memang disediakan, memang ada di perniagaan kami. So, kalau saya cakap tadi 101, di 01 punya code. So nampak perbezaan dia dekat sini. Ini adalah customer code yang pertama punya. So, kita key in yang customer yang pertama punya code. So, yes. Okay, dekat bahaya ni juga akan dipaparkan list menu seperti tadi. Okay, enter number of menu ni adalah berapa jenis air yang customer nak order. Contohnya mereka nak order 2 jenis air. So kita key in 2. Enter menu name ni kita enter nama menu yang customer nak. Quantity purchase contoh dia beli 2 an item 1 nama okay. Okay, yang ini menu yang kedua iaitu contoh beli 1 saja. Okay. Jadi selepas membuat kita dah masukkan order customer, kita akan paparkan receipt di mana customer boleh lihat dan juga cashier boleh lihat. Kita boleh dapati kod, tarikh, alamat, nombor telefon semua ada dipaparkan. Dan item dan kuantiti juga dipaparkan serta harga untuk satu item. Dekat sini ada subtotal di mana jumlah semua item yang dibeli. Dan juga kami tambahkan survey task di mana cukai perkhidmatan sebanyak 6%. So bila ditambah semuanya kita dapat total amount. So customer amount ni adalah cash only. Contohnya customer beri RM30. Okay, dapatlah baki balance customer tersebut. So jadi inilah receipt yang akan customer terima selepas membuat pembayaran dan selepas membuat pesanan. Okay, yang seterusnya ada have any ada customer. Kalau ada customer yang lain maka tekan yes. Kalau tak ada customer yang lain, kita tekan no. Contohlah saya ada customer lain, saya tekan yes. Okay, kita keluar, dia akan loop benda yang awal tadi, benda yang perkara yang sama macam tadi. Kita akan key in name, kita akan key in code dan sebagainya. Okay, kita cuba. Code ni code customer yang kedua di mana yang berlainan dari customer pertama punya code. Okay, itu saja. Tapi untuk bahagian ni kalau dah tak ada pelanggan, so kita tekan no saja. Keluarlah total sale untuk hari ini. Seperti. Okay, itu saja dari kami untuk pembentangan pada hari ini.